Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan, mungkin boleh responlah daripada tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang menonton, sama ada suara saya ni jelas ataupun tidak, clear ataupun tidak live ini, mungkin boleh maklumkanlah insya-Allah. Baik. Jadi saya menantikanlah mungkin respon daripada yang menonton sebelum kita mulakan majlis kita, tadabbur kita surah Yusuf insya-Allah. Baik, ada siapa yang boleh respon? Okay, boleh respon, maklumkan, just komen saja. Jelas, clear dan sebagainya lah. Ataupun suara saya ni tak dengar. Dengar ke tak dengar? Saya okay. Baik, clear. Oh, tapi saya bukan Ustaz Idris Sulaiman. Okay, baik. Alright, betul, baik. Terima kasih. InsyaAllah. Okay, kalau suaranya jelas, insya-Allah kita akan mulakan majlis kita untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu dan di atas talian. Mudah-mudahan tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, saya doakan berada dalam kesihatan, dilindungi daripada wabak dan terus diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus meneruskan kehidupan ini dalam ketaatan kepadanya dan tak terhalang untuk mengimarahkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab hari ini kalau sakit kita terhalang untuk menghidupkan majlis-majlis ilmu, menghidupkan rumah-rumah Allah dengan ibadah. Jadi kita mohonlah perlindungan daripada Allah dan sentiasa kita bersihkan hati kita agar diberikan kesihatan ini, agar dapat terus kita menjalankan tanggungjawab, mencari nafkah, menghidupkan ibadah dan sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memakbulkan dan mustajabkan doa kita dan mudah-mudahan ada manfaatlah daripada majlis ini yang akan menjadi teladan dan penyuluh cahaya kehidupan sehinggalah kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala akan meridai kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Subang Jaya clear. Alhamdulillah. Saya duduk di Ijuk hari ni. Hujan. Okey, baik. Okey, baik. InsyaAllah untuk hari ini kita akan kita akan mulakan surah yang baru, tadabbur yang baru, iaitu pada surah Yusuf, surah yang ke-12. Okey, surah Yusuf, surah yang ke-12. Jadi saya jemputlah pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, boleh sama-sama dengan saya. Kita tengok pada surah Yusuf, surah yang ke-12. Saya just okay. Okay, baik. InsyaAllah hari ini kita akan sentuh sedikit berkaitan tentang surah Yusuf. Dan surah Yusuf ini menariknya keseluruhan kepada surah Yusuf ini adalah surah yang diturunkan di Mekah yang dikenali sebagai surah Makkiyah. Seperti mana yang kita pernah sentuh sebelum-sebelum ini. Kalau disebutkan sebagai surah Makkiyah, bererti ia adalah surah yang diturunkan kepada Nabi SAW sebelum Nabi berhijrah. Okay, ini adalah surah Makkiyah dan kita akan tengok hikmah
kenapa Allah Ta'ala turunkan surah ini pada zaman Mekah, fasa Mekah. Baik, surah ini dikenali sebagai surah Makkiyah dan dia diturunkan 111 ayat di kota Mekah. Di zaman Nabi SAW berada di kota Mekah. Yang kedua, surah Yusuf ini diturunkan adalah pada tahun yang ke-10 kenabian. Okey, dia ada beza tuan-tuan. Amul Hijrah dan juga Amul Nabiyyin, dia ada beza. Kalau disebut tahun kenabian, ini bererti ini zaman Mekah. Kalau disebut sebagai tahun Hijrah, maka ia merujuk kepada zaman Madinah. Tahun yang ke-10 kenabian masyhur dikenali sebagai Amul Hazan, iaitu tahun berduka cita. Dan surah ini turunnya adalah pada fasa zaman Nabi SAW setelah kewafatan Abu Talib, pakcik Nabi SAW yang sangat Nabi sayangi, dan juga setelah kewafatan Khadijah binti Khuwailid. Okay. Dan ada sebahagian riwayat menyebutkan dia diturunkan selepas Nabi SAW dihalau daripada kota Taif. Ada riwayat kata dia sebelum dihalau daripada kota Taif. Tapi ada dua-dua hikmah di situ. Okay, jadi tuan-tuan faham surah ini surah Makkiyah, diturunkan pada zaman Nabi di Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua, surah ini diturunkan pada tahun ke-10 kenabian selepas kewafatan Abu Talib dan juga selepas kewafatan Khadijah binti Khuwailid. Artinya Nabi dah melalui 10 tahun yang agak sukar di dalam kehidupan Nabi setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Okay. Kenapa saya cerita ni tuan-tuan? Sebab daripada background inilah, latar belakang inilah, barulah kita nampak kenapa Allah datangkan kepada Nabi satu surah yang dikenali sebagai surah Yusuf. Dan surah Yusuf ini Allah Ta'ala turunkan 111 ayat di kota Mekah. Okay? Dan tidak berpecah-pecah. Cerita Yusuf dalam Quran ni antara menarik tentang Nabi Yusuf, iaitu dialah satu-satunya surah yang Allah Ta'ala bicara tentang Nabi Yusuf tanpa dipisah-pisahkan di dalam surah-surah yang lain. Kita boleh tengok kisah Nabi Hud, kita boleh tengok kisah Nabi Ibrahim, kita boleh tengok kisah Nabi Musa AS. Ceritanya ada di mana-mana surah. Kan? Di surah Al-Qasas ada, di surah Al-Ankabut ada, di dalam surah Hud ada. Maknanya kisah-kisah Nabi ini berpecah-pecah. Tapi Yusuf, Allah Ta'ala hanya ceritakan tentang Yusuf adalah di dalam surah Yusuf sahaja. Kalau kita ingat lagi pada perbincangan kita dalam kisah surah Nuh AS, Nabi Nuh, ya, istimewanya Nuh adalah daripada ayat pertama sehinggalah ayat terakhir Allah Ta'ala hanya membicarakan tentang Nuh. Sama dengan Yusuf. Cuma bezanya Nabi Nuh Allah sebutkan di dalam 27 ayat, tapi Yusuf Allah Ta'ala sebutkan di dalam 111 ayat. Dia lebih detail dan lebih panjang. Dan dia ada sebab-sebab lah. Kita dah bincang, Nuh cerita tentang dakwah, bukan cerita tentang kehidupannya, fasa kapal dan sebagainya. Itu dalam surah yang lain. Tapi Yusuf Allah Ta'ala komplitkan daripada dia kecil, kemudian dibuang oleh abangnya, kemudian dia dijadikan hamba, kemudian dia dipenjarakan, akhirnya duduk di istana, kemudian menyelamatkan Mesir, kemudian kembali ke pangkuan ahli keluarganya dan sebagainya. Allah Ta'ala sebut di dalam satu kisah. Kalau orang yang buat satu filem ataupun satu cerita, dia ada prolognya, kan? Istilah kita kan, ada prolognya, ada climaxnya, ada epilognya. Semuanya lengkap Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah Yusuf. Ini antaralah keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan di dalam surah Yusuf. Okey, itu yang pertamalah. Yang kedua, yang menariknya di dalam surah Yusuf ini, okey, yang menariknya di dalam surah Yusuf ini adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak sekadar menceritakan tentang Nabi Yusuf semata-mata. Maksudnya satu surah ni tidaklah sekadar berkaitan tentang Nabi Yusuf, tetapi di dalam kisah inilah Allah ada menyebutkan beberapa kisah yang lain yang akan kita akan nampak dia saling menyempurnakan di antara satu sama yang lain. Okey. Saya bagi bayangan macam ni. Okey, sebelum saya terlupa, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Sebelum saya terlupa. Pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, pada kisah Nabi Yusuf AS ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendatangkan kita, diturunkan pada zaman Mekah adalah untuk membuktikan kepada kita ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang disebut sebagai mukjizat.
ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan sebagai mukjizat. Saya sebutkan tadi. Kenapa surah ini diturunkan pada zaman Mekah? Kenapa tak diturunkan zaman Madinah? Sedangkan Nabi Yusuf ini adalah daripada keturunan Bani Israel. Okay, Nabi Yusuf adalah daripada keturunan Nabi Bani Israel. Kenapa Allah turunkan di zaman Mekah? Kenapa Allah tak turunkan di zaman Madinah? Sedangkan Nabi belum lagi bergaul dan bertemu dengan orang Yahudi daripada Yathrib. Hikmahnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Hikmahnya, pertama, sebab surah ini akan menjadi penyejuk hati Nabi, penghibur Nabi. Okay, sebab dia akan tunjukkan ada turun naik pada zaman Nabi Yusuf AS. Tapi dalam masa yang sama, yang lebih utama, nak tunjukkan Quran adalah mukjizat. Quran adalah mukjizat. Kenapa saya sebut mukjizat? Sebab ini menandakan Nabi tak pernah bergaul dengan orang Yahudi dan Nabi tak pernah dengar pun cerita daripada orang Yahudi tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi bila diceritakan tentang Yusuf di dalam surah Yusuf, Allah sebut surah itu secara detail. Bagi orang yang ada akal, dia akan terfikir, Nabi SAW tak pernah bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi SAW tak pernah bergaul dan bertemu dengan orang Yahudi. Tak pernah bertemu dan bergaul dengan orang Yahudi. Tetapi bagaimana Nabi tahu cerita tentang Nabi Yusuf yang datangnya daripada keturunan Bani Israel? Di situlah menunjukkan sebenarnya kisah ini bukan datang daripada Nabi SAW, tetapi ia datang daripada Allah Rabbul Alamin. Sebab zaman ni tuan-tuan, zaman Mekah, yang mana apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi ceritakan, mesti orang Quraisy, musyrikin Quraisy akan kata apa? Ini adalah asatirul awwalin. Ini hanyalah dongengan-dongengan orang terdahulu. Kalau cerita tentang Nabi Saleh, kalau dicerita tentang Nabi Hud, ada sahaja hujah-hujah daripada orang Quraisy. Bolehlah Muhammad tahu itu cerita rakyat, itu cerita nenek moyang kami. Datang cerita Ibrahim, datang cerita Ismail, mereka kenal. Tapi cerita tentang Yusuf mereka tak tahu. Orang Quraisy tak tahu cerita tentang Yusuf sebab dia datang daripada Bani Israel yang tak sepopular macam Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ada kitab Taurat, orang Yahudi selalu bercerita. Tapi Yusuf tidak ada kitab dan jarang-jarang diceritakan. Tapi Nabi cerita detailnya tentang Yusuf ini daripada awal sampailah akhir. Okay? Dia bukan sekadar menjadi hiburan kepada para sahabat, tetapi dia juga menjadi ibrah. Okay, nanti kita akan tengoklah. Baik. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita tengok pada surah Yusuf ini, ada 4 poin yang kita akan boleh belajar daripada surah Yusuf. Ada 4 poin. Pertama, poin yang utama sekali dalam surah Yusuf ini, walaupun dia menarik, walaupun kisahnya hebat, walaupun banyak pengajaran di dalam surah ini, tapi perkara pertama yang Allah Ta'ala nak maklumkan kepada Nabi SAW dan maklumkan kepada kita, iaitu surah ini menunjukkan kepada kita Allah sahajalah yang mengetahui perkara yang ghaib. Allah sahajalah yang mengetahui perkara yang ghaib dan tidak ada manusia yang tahu perkara yang ghaib melainkan Allah mendatangkannya wahyu kepada para nabi ataupun pada rasul. Dan inilah yang berlaku kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Okey, ini yang berlaku kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Sebab apa? Sebab Nabi Yaqub adalah ayah kepada Nabi Yusuf, yang mana Nabi Yaqub alaihissalam tak mengetahui pun yang anaknya telah dicampakkan oleh adik-beradiknya ke dalam satu perigi buta, lalu dikatakan oleh adiknya, Yusuf telah dimakan oleh serigala. Itu tuduhan tuan-tuan. Dan Nabi Yaqub tak mengetahui pun. Ada, nanti kita akan tengok nanti ayat-ayat babak-babak tu nanti kita akan sentuh. Cuma nak tunjukkan kepada kita, kalaulah Nabi Yaqub ni mengetahui perkara yang ghaib, sudah tentu dia kata kamu menipulah. Yang mencampakkan ni adalah kamu kerana ini dan sebagainya. Kalau dipandu dengan wahyu, ya, saya tak nafikan para rasul tahu. Tapi secara asasnya tidak ada manusia tahu perkara-perkara yang ghaib. Sebab itu keimanan kita, datangnya sesuatu perkara yang ghaib, dia mesti dibuktikan dengan nas. Okey, dia tak sekadar takkan kita tak percaya perkara ghaib. Sedangkan Allah Taala sebutkan allazina yu'minuna bil ghaibi wa
iaitu orang yang beriman kepada perkara ghaib. Ya, kami beriman dengan perkara ghaib, tapi bukan sekadar cerita-cerita, bukan sekadar cakap-cakap, tapi mesti dibuktikan, didatangkan, dikuatkan dengan hujah dan juga nas. Dibuktikan dengan nas, barulah datangnya kepercayaan. Yang inilah yang kita dapat belajar. Okey, saya tak nafikan tuan-tuan, ada beberapa tempat cerita dalam dalam kisah Nabi SAW, ada perkara yang Nabi ni Allah berikan wahyu sehingga Nabi tahu perkara ghaib, iaitu berlaku pada zaman selepas peperangan Badar. Okey, kita tak masuk kisah Yusuf lagi tuan-tuan, semua saya nak bagi mukadimah je untuk hari ni. Masa Nabi SAW selepas peperangan Badar, Nabi menang dalam perang Badar. Orang Quraisy kalah teruk. Semua pemimpin besar mereka mati di dalam peperangan Badar. Selepas itu tuan-tuan, berlakulah ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Ibn Hisham dalam riwayat sirah berkaitan tentang ada seorang musyrikin Quraisy yang dikenali dengan nama Safwan bin Umayyah. Ayahnya adalah Umayyah. Umayyah bin Khalaf. Ini antara pembesar Quraisy yang mati. Ayahnya mati. Umayyah bin Khalaf mati. Anaknya Safwan bin Umayyah naik jadi pembesar Mekah. Dia berjumpa dengan seorang lelaki namanya Umair bin Abdul Wahab Al-Jumahi. Ini kawan baik tuan-tuan, kawan baik. Cuma Umair bin Abdul Wahab ni orang susah. Pendek cerita tuan-tuan, Umair bin Abdul Wahab Al-Jumahi ini anaknya telah menjadi tawanan perang. Anaknya musyrikin Quraisy dah ditangkap dan ditawan oleh Nabi SAW dalam peperangan Badar. Jadinya Safwan bin Umayyah, Umair bin Abdul Wahab ni, dia duduk berbual di dalam Hijr Ismail. Duduk berbual dalam Hijr Ismail. Mereka duduk dalam Hijr Ismail, mereka berbual. 2 orang saja, tak diketahui oleh sesiapa. Lalu kata Safwan bin Umayyah, dia nak memujuk hati dia. Sekalipun kita kalah dalam peperangan Badar, tapi masih lagi hidup sampai hari ini. Ini pujuk hatilah tuan-tuan. Walau tak dapat yang tu, kita tetap dapat yang ini. Walaupun kami kalah, ayah kami mati, tak apa, paling tidak kita hidup meneruskan lagi perjuangan ayah-ayah kita lah. Itu kata Safwan bin Umayyah, musyrikin Tapi akhirnya dia masuk Islam tuan-tuan. Kemudian kata Umar bin Abdul Wahab, dia kata apa? Kalaulah aku hari ini dapat pergi ke kota Madinah dan aku membunuh Nabi, sudah tentu aku lakukan. Kalau aku dapat pergi ke Madinah dan aku membunuh Muhammad, pasti aku sudah lakukan sekarang juga. Tetapi kerana aku memikirkan ada anak aku yang telah menjadi tawanan tentera Madinah dan juga aku mengenangkan hutang-hutang piutang aku yang berada di Mekah dan juga aku teringat kepada anak-anak aku, komitmen aku di kota Mekah. Yang itu menyebabkan penghalang kepada aku untuk pergi ke kota Madinah membunuh Nabi SAW. Ini kata Umar bin Abdul Wahab. Dua-dua ni musyrikin. Lalu Safwan bin Umayyah tuan-tuan, bila dia nampak perkataan yang keluar itu daripada mulut Umair bin Abdul Wahab, kata Safwan bin Umayyah, ni orang yang bahaya tuan-tuan, dia ambil peluang. Dia sentiasa mencuri peluang. Dia kata apa? Kalau begitulah wahai Umair, kalau benar engkau nak pergi membunuh Muhammad sekarang juga, aku jamin kepada engkau, sama ada engkau hidup ataupun engkau mati nanti pulang daripada Madinah, hutang-hutang kau akan aku selesaikan. Sebab Safwan ni pembesar, orang kaya. Semua hutang-hutang kau aku selesaikan. Dan semua anak-anak kau aku akan jaga dan pelihara. Kau pergi bunuh Muhammad, teruskan misi kau. Yang lain aku akan uruskan. Dan apa yang berlaku tuan-tuan? Umar bin Abdul Wahab pulang ke rumahnya, dia persiapkan pakaian-pakaian perangnya tuan-tuan, siapkan kelengkapan nak pergi ke Madinah, dan dia telah mengasah pedangnya dan diletakkan racun pada pedangnya dengan niat untuk membunuh Nabi SAW. Lalu dia tungganglah kudanya sampailah ke kota Madinah bersendirian tuan-tuan. Dia tunggang bersendirian sampailah ke kota Madinah. Sampai ke kota Madinah tuan-tuan, dia berjumpa dengan Umar Al-Khattab. Ketika itu Umar sedang menjaga Nabi SAW. Lalu kata Umar, apa yang kau nak wahai Umar? Kata Umar, aku nak bertemu dengan Muhammad. Lalu Nabi dengar daripada dalam tuan-tuan, dan Nabi kata apa? Izinkan Umar untuk bertemu dengan aku. Lalu Umar pun datang berjumpa dengan Nabi SAW. Umar ketika itu tuan-tuan tengah pegang pedang. Tuan-tuan kena bayangkan Umar ni badannya besar, dia gagah. Dan pedang Umar ni tuan-tuan, kalau riwayat sirah kata apa? Kalau Umar pegang pedangnya sampai ke paras, kita kata apa, betis. Tapi kalau pedang Umar dipegang oleh orang lain, pedang itu akan melirik sampai ke tanah.
Nak kata pedang Umar ni dia sangat besar, sangat panjang dan dia sangat berat. Sebab zaman dahulu senjata pedang ni dia akan custom made. Dia akan mengikut keupayaan, kekuatan dan ketinggian pemegang dia, tuan dia. Sebab apa? Pedang ni dia akan jadi lebih efisien apabila dia ni kalau kita kata kalau orang tak berdaya untuk mencantas kan, dia punya tajam dia tu kurang. Jadi dia perlukan kepada momentum lah, baru dia lebih tajam, dia lebih kuat dan sebagainya lah. Itu ceritalah. Jadi bila Umar pegang menantikan nak menebas kepala Umar ni, Umar dia takut. Dia kenal Umar kan sebelum Islam lagi. Jadi dia kata pada Nabi, aku nak bertemu dengan kau dan tak ada apa-apa niat pun. Jangan suruh Umar duduk kat sini ni. Aku tak senang nak berbual dengan kau. Lalu Nabi kata kepada Umar, minta Umar berundur dan biarkan Umar datang bertemu dengan Nabi SAW berdua-dua untuk berbincang. Lalu kata Nabi kata Umar bin Abdul Wahab Al-Jumahi, ditanya kepada dia mulakan perbincangan dia dengan Nabi. Dia kata apa? Sabahul khair, dia kata. Sabahul khair. Dalam bahasa Arab tuan-tuan dia akan mulakan sabahul khair, sabahun nur jawabnya kan. Tapi Nabi SAW menyebutkan, kami telah dimuliakan oleh Allah dengan ucapan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kata macam tu. Lalu kata Nabi SAW, wahai Umar, apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Kata Umar, aku datang ke sini adalah untuk meminta kepada engkau melepaskan anak aku yang ditawan oleh tentera-tentera Islam Madinah. Dan Nabi kata apa? Jujurlah kepada aku, maklumkan apa yang kau inginkan. Kata Umar bin Abdul Wahab, tidak, aku datang sini adalah untuk menebus anak aku yang menjadi tawanan perang ni. Tapi kata Nabi SAW, habis apa yang engkau telah katakan kepada Safwan bin Umayyah di Hijr Ismail, yang engkau telah letakkan pedang itu dengan racun dan ditawarkan oleh Safwan bin Umayyah agar diselesaikan hutang-hutang kau dan akan dijaga anak-anak kau sekiranya datang ke Madinah untuk membunuh aku. Saat tu tuan-tuan, Umar terkejut. Sebab di Mekah perbincangannya antara Umar dan juga Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah. Nabi tak ada, orang lain pun tak ada tuan-tuan. Tapi sampai di Madinah, dia terkejut yang mana Nabi tahu perbincangan antara mereka berdua. Dan saat tu tuan-tuan, dalam riwayat Ibn Hisham menyebutkan, saat itu Umar bin Abdul Wahab Al-Jumahi akhirnya memeluk agama Islam. Kesannya apa tuan-tuan? Dia pulang ke kota Mekah dan dia telah berjaya mengislamkan ramai orang Mekah. Walaupun Nabi duduk di Madinah tuan-tuan, tapi Umair ni lah akhirnya menjadi pendakwah kepada Nabi di kota Mekah. Ramai orang masuk Islam lepas itu. Termasuklah Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah masuk Islam tahun ke-8 Hijrah pada peristiwa pembukaan kota Mekah. Itu pun didakwahkan oleh Umar bin Abdul Wahab Al-Jumahi. Itu antara kisah yang mana Nabi tahu perkara ghaib adalah kerana melalui wahyu. Itu yang saya nak sampaikan. Tapi dalam banyak bentuk, dalam keadaan-keadaan yang lain, secara maklumnya, iaitu tidak ada manusia yang mengetahui perkara ghaib melainkan Allah. Itu poin yang kita nak sampaikan dalam surah Yusuf. Poin yang kedua, iaitu Allah lah yang menguruskan semua perkara dalam kehidupan ni. Okay? Macam mana Nabi Yusuf dicampak dalam perigi, macam mana Nabi Yusuf nanti dipenjarakan, macam mana Nabi Yusuf digoda, macam mana Nabi Yusuf akan dipertemukan semula dengan ayahnya dan adik-beradiknya. Semua itu Allah uruskan. Okay? Semua itu adalah dalam urusan Allah, yang mana Allah lah yang mengaturkan. Itu kita kena imani. Yang kita akan tengok nanti tuan-tuan. Dia sangat-sangat dramatik kisah ni. Yang ketiga, iaitu surah Yusuf ini adalah surah yang menjadi hiburan kepada Nabi SAW. Surah ini akan menjadi hiburan kepada Nabi. Sebab apa? Dia diturunkan pada saat yang Nabi berada dalam kesukaran. Dikenali tahun itu sebagai Amul Hazan, tahun kesedihan. Duka cita kepada Nabi SAW. Sangat-sangat sedih. Kematian tokoh-tokoh besar, iaitu Abu Talib dan juga Khadijah binti Khuwailid. Saya baca daripada riwayat Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab Fiqhus Sirah dia. Dia kata apa tuan-tuan? Antara sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mematikan Abu Talib dan juga Khadijah ni dalam tempoh yang sangat dekat. Kenapa dimatikan dua tokoh ini sangat dekat tuan-tuan?
Kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, antara hikmahnya adalah Allah nak memberitahu kepada Nabi dan kepada kita, Islam ini berkembang bukan kerana tokoh-tokoh tertentu, bukan kerana makhluk-makhluk tertentu, tetapi ia berkembang adalah kerana pertolongan dan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Mungkin ada orang akan tuduh, bolehlah Muhammad berjaya sebab dia dilindungi oleh pakciknya. Bolehlah Muhammad berjaya sebab dia didanai oleh isterinya. Tapi tak berlaku tuan-tuan. Ketika zaman ada dua tokoh ni tuan-tuan, Islam tak berkembang dalam keadaan ditindas. Tapi Islam berkembang selepas kewafatan dua-dua tokoh besar dalam hidup Nabi SAW. Lalu Allah pun turunlah surah Yusuf ini memujuk hati Nabi, menghiburkan Nabi SAW. Sebab itu nanti tuan-tuan tengok di hujung surah Yusuf, Allah ada menyebutkan kisah yang Allah sebut dalam surah Yusuf ini adalah sebagai ibrah. Dia bukan sekadar hiburan tuan-tuan, tapi sebagai ibrah. Okay? Nanti kita akan tengok ada hadis Nabi tentang asbabun nuzul kisah ni. Okay? Dia bukan sekadar hiburan tetapi menjadi ibrah. Baik, yang keempat tuan-tuan, daripada kisah surah Yusuf ini juga menunjukkan kepada kita setiap nabi ada tugasannya. Dan setiap tugasan para nabi ini mesti ada ujian-ujiannya. Tetapi Allah nak maklumkan, maksudnya persediaan mental dia, setiap rasul akan ada ujian, dan setiap rasul akan ada tugasan, dan setiap tugasan itu akan ada ujian. Tetapi selagi mana kamu berada di jalan Allah, selagi itulah Allah akan membantu kamu. Yang ini yang kena pegang dan kena yakin. Kadang-kadang jalan yang Allah Ta'ala minta pada kita tuan-tuan, kita kata jalan ni sukar, ujiannya besar. Kan? Tetapi percayalah, selagi mana di jalan Allah, selagi itulah adanya bantuan Allah. Cuba tuan-tuan bayangkan, dalam peristiwa hijrah lah. Orang selalu ingat, oh cerita hijrah ni, hijrah je lah. Sebenarnya tidak. Hijrah ni dia besar. Sebab apa? Nabi SAW wajibkan hijrah ni kepada semua sahabat. Nabi wajibkan hijrah ni kepada semua sahabat yang beriman. Semua kena hijrah ke Madinah. Dan masa hijrah ni tuan-tuan, mereka maklum bila mereka keluar daripada Mekah, mereka akan kehilangan negara. Mereka akan kehilangan tanah air. Mereka akan kehilangan harta benda dia. Mereka akan kehilangan sanak saudaranya. Mereka akan kehilangan kehidupan, kekayaan, kemewahan, dunia mereka semua akan hilang. Mereka meninggalkan dunianya hanya semata-mata untuk ikut Nabi SAW. Itu sahaja. Yang mana Nabi tak janjikan apa-apa. Kita nak ke Madinah, Nabi tak kata kita akan menang. Nabi tak kata kita akan ada rumah. Nabi tak kata kita akan ada keluarga di sana. Nabi tak kata tuan-tuan. Tapi Nabi hanya menjanjikan syurga yang mereka tak nampak. Okay? Dalam masa yang sama tuan-tuan, sudahlah keluar daripada Mekah nanti akan hilang seluruh harta benda, seluruh yang mereka miliki hilang. Dalam masa yang sama kalau mereka keluar, mereka akan dikejar dan akan dibunuh oleh Quraisy. Tuan-tuan boleh bayangkan. Sepatutnya kalau orang yang fikir, baik saya tak payah keluar. Saya keluar, saya hilang segalanya. Dalam masa yang sama kalau saya ditangkap, saya dibunuh. Baik saya duduk Mekah, harta ada, bunuh pun tidak. Tapi tidak tuan-tuan. Inilah namanya keimanan. Inilah namanya keimanan. Yang mereka yakin, walaupun sukar untuk memilih mengikuti apa yang Allah perintah. Tetapi selagi mana di jalan Allah, selagi itulah adanya bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang berlaku kepada kita. Kan? Ramai tuan-tuan kalangan kita, mungkin dia nak berhijrah, berubah. Dia pakai tudung. Tapi bila start pakai tudung tuan-tuan, saya minta maaf lah. Mungkin ada yang terkesan. Setelah saya pakai tudung ni, banyak benda saya tak dapat. Banyak job saya tak dapat. Kalau orang yang berniaga, orang yang dalam industri hiburan kan tuan-tuan, selalu kita dengar. Saya tak kenal lah, tapi selalu dengar lah. Sejak pakai tudung ni, tawaran berlakon tak ada, watak ni tak sesuai dan sebagainya. Percayalah, selagi mana berada di jalan Allah, selagi itulah bantuan Allah ada. Dan kisah itu Allah Ta'ala rakamkan di dalam surah Yusuf. Ujian-ujian yang ditempuh oleh Yusuf itu akan menjadi hiburan kepada Nabi, pemujuk hati Nabi. Dia bukan sekadar hiburan yang datang cerita tuan-tuan, tapi dia akan menjadi ibrah, pengajaran. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita tengok sedikit tuan-tuan permulaan surah Yusuf yang Allah Taala mulakan bercerita berkaitan tentang Al-Quran. Sebelum Allah masuk cerita Yusuf, Allah mulakan kisah di dalam surah Yusuf ini dengan beberapa ayat berkaitan tentang Al-Quran.
Okey. Baik. Tuan-tuan tengok bismillahirrahmanirrahim. Allah mulakan ayat pertama ini dengan alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Allah menyebutkan tuan-tuan permulaan itu dengan huruf mutaqatta'ah. Alif lam ra. Alif lam ra. Baik, seperti mana yang kita dah bincang di dalam surah Yasin dan beberapa surah yang lain yang ada huruf-huruf mutaqatta'ah pada awal surah ini tuan-tuan, para ulama kita, mufassirin kita, tidak ada seorang pun yang mengetahui makna huruf mutaqatta'ah ini. Kenapa Allah memilih huruf-huruf mutaqatta'ah ni? Alif lam ra ke Yasin ke Toha. Secara makna mereka tak mengetahui. Okey? Tetapi secara hikmahnya, seperti mana saya pernah ceritakan pada tuan-tuan, adalah kerana menjadi hujah, menunjukkan Quran ini tidak dapat dilawan ataupun ditentangi oleh musuh-musuh Nabi SAW. Tuan-tuan kena bayangkan Quran turun di tengah-tengah masyarakat yang mahir dalam ilmu bahasa Arab. Mereka menguasai syair, kan? Kalau kita belajar ilmu syair ni, dia ada satu ilmu namanya ilmu arud wal qafiyah. Dia ada dia punya kesenian-kesenian dia. Dia ada wazan-wazan dia. Dia sangat susahlah. Okey, tetapi mereka masyarakat yang mahir, tetapi mereka tak dapat menandingi ayat-ayat Al-Quran. Antaranya Allah Ta'ala datangkan am yaqulu naftara qul fa'tu bi ashri thuwari mithlih. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kamu dalam keraguan, katakanlah wahai Muhammad kepada musuh kamu, datangkan 10 surah seperti mana Al-Quran ini. Mula-mula Allah cabar datangkan satu Quran. Tak ada orang yang menyahut cabaran. Kalau gitu Allah kata kumpulkanlah jin mahupun manusia, datangkan 10 surah seperti mana Al-Quran. Tidak ada juga tuan-tuan. Kalau tak mampu, datangkan 5 surah seperti Al-Quran. Ataupun 1 surah seperti Al-Quran. Tak mampu. Kalau 1 surah seperti Quran pun tak mampu, datangkan 1 ayat seperti Al-Quran pun tidak mampu. Dan kalau tak mampu datang 1 ayat, Allah cabar. Datangkan 5 huruf. Datangkan 4 huruf. 3 huruf, 2 huruf ataupun 1 huruf seperti Al-Quran. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok surah Al-Mutaqatta'ah ini, Allah mulakan 5 huruf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. 5 huruf tuan-tuan, dalam 1 ayat. 5 huruf. Sebab Allah nak kata, 1 ayat kalau kamu tak mampu datangkan 5 huruf. Tak pun datangkan 4 huruf. Alif, Lam, Mim, Ra. Ataupun 3 huruf, Alif, Lam, Mim. Ataupun 2 huruf Yasin, ataupun 1 huruf Qaf dan sebagainya. Sebab itu kalau dimulakan dengan huruf mutaqatta'ah, kebiasaannya Allah Subhanahu Wa Taala akan sambung ayat lepas itu, iaitu berkaitan tentang Al-Quran. Semisal macam ini, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Allah cerita tentang Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Alif Lam Mim tanzilul kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kebiasaannya seperti itu, kelazimannya. Dan ini antara pandangan daripada para ulama mufassirin. Antara hikmah kenapa Allah mulakan dengan huruf-huruf mutaqatta'ah sebagai satu lontaran cabaran kepada musuh-musuh Islam. Datangkan satu Quran, tak mampu 10 surah, tak mampu 1 surah, tak mampu datang 1 ayat. Walaupun 5 huruf, 4 huruf, 3 huruf, 2 huruf ataupun 1 huruf. Tidak ada yang mampu untuk menandingi ayat-ayat Al-Quran. Itu antara hikmahnya tuan-tuan. Okey, kemudian tuan-tuan pada ayat yang pertama juga Allah Ta'ala menyebutkan tilka ayatul kitabil mubin. Allah menyebutkan tilka ayatul kitabil mubin. Tuan-tuan perhatikan kalimah tilka. Tuan-tuan perhatikan kalimah tilka. Kalau tengok terjemahan ni tuan-tuan, dia sebut ini ialah. Sebenarnya tilka bukan ini. Tilka sebenarnya adalah merujuk kepada kalimah itu. Kata Ibnu Ashur, salah seorang daripada para ulama tafsir, kalimah tilka ini adalah menunjukkan perkara yang jauh. Okay? Tilka itu merujuk kepada perkataan ataupun merujuk sesuatu yang jauh. Tilka. Kalau kita kata hadzal kitab, hadzal qalam, ini pen, maknanya dekatlah. Tapi bila gunakan tilka, itu merujukkan jauh. Itu. Sedangkan tuan-tuan, yang akan dibentangkan di hadapan mereka ni adalah ayat-ayat Al-Quran.
Sepatutnya ayatnya hadza kan, hadza ataupun hadhihi ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat yang kami akan bentangkan kepada kamu. Sepatutnya seperti itulah ayatnya. Tapi Allah menggunakan tilka. Kata Ibnu Ashur, hikmahnya apa tuan-tuan? Di sini Allah nak tunjukkan walaupun selepas ini adalah bicara berkaitan tentang kisah. Sebab apa? Okey, sebelum terlupa tuan-tuan. Surah Yusuf ni dan surah-surah Nabi-Nabi yang lain diceritakan di dalam Al-Quran sebab ada daripada kalangan Quraisy, dia mengupah. Ada seorang lelaki namanya Nadar bin Al-Harith. Dia ni merantau tuan-tuan sampai ke kerajaan Parsi, sampai ke kerajaan Rom untuk membawa cerita-cerita rakyat, cerita-cerita tokoh-tokoh ni. Dan dibawa pulang ke kota Mekah ni adalah sebagai cerita-cerita hiburan. Dia yang kita panggil cerita-cerita rakyat ni menghiburkan, dalam masa sama ada teladan. Tapi niat orang Quraisy dan Nadar bin Al-Harith ni, dia belajar cerita-cerita ni tuan-tuan daripada luar, cerita-cerita rakyat ni dia bawa ke kota Mekah adalah untuk menandingi Al-Quran. Dan cerita tu hanya untuk halwa telinga je. Suka je tuan-tuan dengar hayal macam tu. Tapi dia tak mendatangkan pengajaran dan dia bukan datang daripada kisah yang benar. Okay? Dia bukan datang daripada kisah yang benar. Dia hanya cerita-cerita yang mungkin direka-reka, ditokok tambah dan sebagainya. Okay. Jadi sebelum Allah nak cerita tentang Nabi Yusuf ini, satu kisah Nabi yang orang Quraisy tak maklum dan Nabi pun tak pernah bergaul dengan orang Yahudi masa tu, Allah datangkan kisah ini dengan mulakan kalimat tilka ayatul kitabil mubin. Allah nak kata apa? Kisah ini sebenarnya dia datang tilka, jauh, itu ayat-ayat kitab yang menjelaskan. Kata Ibnu Ashur, jauh di situ adalah merujuk kepada kitab ini datang daripada satu tempat yang sangat-sangat tinggi. Maknanya dia diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tuan-tuan? Jauh tu menunjukkan dia bukan cerita-cerita yang disampaikan yang tidak ada pengajaran. Tidak ada benda yang kita boleh pelajari. Tetapi dia datang daripada tilka ayat. Itu ayat-ayat kitab yang menjelaskan. Menunjukkan dia datang daripada tempat yang tinggi. Yang diturunkan kepada Nabi SAW. Sebab itu Allah menggunakan kalimah tilka. Boleh tuan-tuan Boleh? Kalau tak jelas tuan-tuan komen je. Nanti insya-Allah saya akan sampaikan. Saya akan ulang lagi sekali tuan-tuan. Kita pun tak rushing tuan-tuan insya-Allah. Okey, baik. Sekarang tuan-tuan perhatikan Allah menyebutkan ayat-ayat Al-Kitab. Ayat-ayat Al-Kitab. Al-Kitab di sini merujuk kepada Al-Quran. Satu soalan, kenapa Allah tak sebut Al-Quran? Ayatul Quranil Mubin contohlah. Ayatul Quranil Mubin ataupun Ayatul Furqanil Mubin. Kan? Sebab nama Quran banyak, Al-Huda, Al-Kitab, Al-Furqan dan sebagainya. Kalimah ni tuan-tuan bukan saja-saja disebut tuan-tuan. Bukan main letak, tapi nak tunjukkan di sini setelah Allah menggunakan kalimah tilka merujuk kepada Quran ini datangnya daripada tempat yang tinggi, jauh ni tuan-tuan. Allah menggunakan kalimah Al-Kitab. Sebab Allah nak katakan jauh itu dia datang daripada atas. Datangnya daripada Lauh Mahfuz dan dia sampaikan kepada Nabi. Kalimah Al-Kitab dia datang daripada kalimah kataba, iaitu tulis. Kataba yaktubu kan, kita belajar bahasa Arab tuan-tuan. Kataba ni maksudnya tulis. Okay, kataba ni maksudnya tulis. Allah nak kata apa? Kitab ini ditulis di Lauh Mahfuz. Kitab ini ditulis di Lauh Mahfuz. Sebab itu Allah menyebutkan kalimah Al-Kitab. Nanti tuan-tuan tengok ayat yang kedua, Allah sebut inna anzalnahu Qur'anan. Baru Allah sebut Quran. Quran pula datang daripada kalimah qara'a, baca. Kitab itu ditulis di Lauh Mahfuz dan dia dibaca di bumi. Itu mesejnya tuan-tuan. Sebab itu Allah tak terbalik. Dia dibaca di Mahfuz, dia ditulis di bumi. Dia tak boleh macam tu. Dia kata kitab itu ditulis daripada Lauh Mahfuz dan dia dibaca di bumi. Tuan-tuan faham maksud saya? Boleh? Saya tak nampak respon tuan-tuan, jadi saya tak maklum lah. Tapi tak apa, kalau tuan-tuan tak jelas ataupun tak clear, tuan-tuan boleh maklumkan, komen saja tuan-tuan. Saya akan ulang, tak ada masalah. Okay. Jadi sebab itu Allah menggunakan kalimah Al-Kitab. Okay? Al-Kitab. Sebab dia ditulis daripada Lauh Mahfuz.
Dan Allah menyebutkan kalimah Al-Mubin. Kitab Al-Quran ini adalah kitab Al-Mubin. Dia boleh dilihat secara lazim ataupun mutaaddi. Kalimah Al-Mubin di sini sama ada dia memberi maksud jelas ataupun menjelaskan. Cumanya yang menariknya tuan-tuan, kalimah Al-Mubin, kalimah Al-Mubin di sini kebiasaannya dia adalah wadi', jelas dalam bentuk dia dijelaskan melalui dalil-dalil naqli. Dalil-dalil yang datang secara nas. Kenapa tuan-tuan? Saya ulang lagi sekali. Surah ini turunnya di kota Mekah kepada orang musyrikin Quraisy yang tak kenal Nabi Yusuf, dan Nabi ketika itu belum lagi bergaul dengan orang-orang Yahudi. Mungkin ada tuduhan jahat lah. Bolehlah Nabi SAW cerita tentang Nabi Yusuf sebab dia ada kawan daripada orang Yahudi, Bani Israel. Tapi tidak ada tuduhan macam tu. Sebab Nabi belum sampai Madinah, Nabi belum bergaul dengan orang Yahudi, dan ketika itu ayat ni diturunkan kepada musyrikin Quraisy. Yang ini membuatkan mereka berfikir, macam mana kita nak katakan ini adalah kalam Nabi SAW ataupun kalam Muhammad, sedangkan diturunkan sebelum Nabi pergi ke Madinah, sebelum Nabi berjumpa dengan orang-orang Yahudi. Sebab itu Allah kata Al-Kitabil Mubin. Dia adalah kitab yang menjelaskan ataupun kitab yang jelas. Jelas dekat sini adalah menunjukkan kitab ini betul-betul jelas, dan kitab ini datangnya secara nas. Okay, memang datang daripada Rabbul Alamin, daripada Allah, Tuhan sekalian alam. Bukan direka-reka oleh Nabi SAW. Dan kalimah Al-Mubin di sini adalah jelas daripada kesamaran dan jelas menafsirkan dan jelas yang menjelaskan. Dan ini adalah pandangan daripada Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsir. Dia kata kalimah Al-Mubin tu maksudnya dia tak ada sama-sama tuan-tuan. Tak ada kita baca kita tak faham. Dia berbeza dengan kitab-kitab suci agama lain tuan-tuan. Kalau kita try buka dan try tengok, ada benda yang kita akan rasa argue dan kita akan rasa pelik. Dan kadang-kadang dia tak komplit. Tapi Allah menjamin Quran ini dia mudah dibaca dan mudah difahami. Okay, mudah dibaca dan mudah difahami. Ayatnya jelas. Tidak ada yang diselindungkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Okay. Kemudian ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kami anzalnahu, menurunkan kitab ini, Qur'anan, sebagai Quran Arabiyyan, yang dibaca di dalam bahasa Arab. Okey. Ada juga yang sebelum ni tuan-tuan kita dah bincang, ada kala Allah menggunakan kami, ada kala Allah menggunakan aku. Okey, tapi ada juga yang bertanya, kenapa ada setengah ayat Allah kata aku, setengah ayat Allah katakan kami? Kalau ayat menunjukkan kepada tauhid, mengesakan Allah, menyembah Allah, Allah akan gunakan kalimah aku. Aku antaranya Allah Ta'ala menyebutkan wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan. Khalaqtu, Allah kata khalaqtu. Allah tak kata khalaqna. Khalaqtu, aku menciptakan jin dan juga manusia illa liya'budun, melainkan hanya untuk memperhambakan diri kepada aku. Ayat tauhid mengesakan Allah, Allah akan gunakan kalimah aku. Tapi bila Allah Ta'ala menyebutkan kalimah kami, bukan bererti Allah tu banyak, tapi itu adalah isyarat menunjukkan kerajaan dan kekuasaan daripada Allah. Okay, jadi samalah dengan ayat ini bila Allah kata inna anzalnahu, sesungguhnya kamilah yang menurunkan. Okay, kalimah anzal ni tuan-tuan, seperti mana tuan-tuan baca dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu, hu tu adalah Al-Quran. Hu tu adalah Al-Quran. Anzal ni artinya Quran ni dah diturunkan secara sempurna 30 juzuk. Quran telah turun secara sempurna 30 juzuk. Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit bumi tu dah turun komplit.
Tetapi turunnya kepada Nabi berperingkat-peringkat. Jadi Allah sengaja sebutkan inna anzalnahu. Quran ni kami dah turun sempurna dah. Quranan sebagai Al-Quran, iaitu dibaca berulang-ulang. Kalimah Quran ni tuan, kalau baca qara'a, tapi Quran bacaan yang berulang-ulang. Itu sifat Quran. Tuan-tuan baca dan bacalah berulang-ulang. Hikmah, teladan, pengajaran, hukum hakam, dia akan sentiasa memberikan manfaat kepada setiap pembacanya secara berulang-ulang. Kita belajarlah banyak kali tuan-tuan, ada je benda baru, manfaat baru yang kita akan dapat daripada Al-Quran. Dan Allah kata Quranan, kami turunkan Quran ini sebagai Quran untuk dibaca di bumi. Dia ambil faedah, dimanfaatkan. Dan Allah menyebutkan kalimah Arabiyyan. Dia diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Okey, Arabiyyan diturunkan dengan bahasa Arab. Kenapa Allah sebut bahasa Arab? Pertama, iaitu merujuk kepada surah ini ataupun Quran ini diturunkan kepada bangsa Arab. Okey, diturunkan di tengah-tengah bangsa Arab yang mahir dalam ilmu bahasa Arab. Jadi antara mukjizat adalah untuk melemahkan hujah. Itu mukjizat tuan-tuan. Definisi mukjizat ni adalah melemahkan hujah. Jadi Quran ni turun di tengah-tengah masyarakat yang mahir dalam bahasa Arab dan dia menjadi hujah, melemahkan semua kita kata kebijaksanaan orang Arab zaman itu untuk bercakap ataupun berhujah di dalam bahasa Arab. Okey, kenapa Allah sebut dalam bahasa Arab? Para ulama kita tuan-tuan, antaranya Al-Imam Ibn Kathir sebut dalam tafsir, bahasa Arab ni antara bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling jelas. Itu antara bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling jelas, bahasa yang paling tepat dan bahasa yang paling luas memaknai dalam setiap jiwa dan perkataan. Okey. Contoh dalam kalimah-kalimah tuan-tuan perkataan yang memberi maksud, contohlah nama Allah Ar-Rahim berbeza dengan nama Allah Al-Wadud. Ar-Rahim ni kasih sayang Allah merentas dunia dan juga akhirat. Kita belajar kan, saya sebut itu Ar-Rahman Ar-Rahim, ada beza kan. Ar-Rahim kasih sayang Allah ni merentas dunia akhirat. Al-Wadud Allah pengasih juga, tapi pengasihnya tanpa syarat. Tuan-tuan nampak? Dia kalau nak menterjemahkan satu maksud, satu perkataan, kita kena ada perkataan-perkataan yang mengikori untuk menjelaskan. Tetapi dalam bahasa Arab, dia tak memerlukan ayat-ayat untuk menyempurnakan tuan-tuan. Kadang-kadang dengan satu kalimah, dia memberi maksud yang berbeza-beza. Okey. Kalau dalam bahasa Melayu tuan-tuan ada setengah perkataan macam tu. Contohlah, apa beza di antara tampar dan juga tempeling? Tampar dan tempeling. Kita dengar perkataan ni macam sama tuan-tuan, tapi sebenarnya memberi maksud yang berbeza. Kalau tampar adalah dengan keadaan macam ni. Kita kata macam mana? Dalam istilah Inggerisnya apa? Tampar lah. Okay, tampar macam ni. Tapi kalau tempeling tuan-tuan, dia backside. Macam tu. Itu tempeling. Kan dia memberi maksud. Dia tak perlu cakap saya menampar daripada kanan, saya menampar daripada kiri. Tak perlu. Tapi dia memberi maksud yang berbeza dengan kalimah itu sahaja. Okay. Jadinya tuan-tuan, contoh dalam bahasa Arab ketara. Bahasa Arab banyak kalimah. Setiap perbuatan bentuk tu dia ada kalimah-kalimah khusus. Contoh paling mudah tuan-tuan dalam ilmu faraid lah. Kita boleh tengok bila nak sebut pakcik, dia ada side. Sama ada side ibu ataupun side ayah. Pakcik yang mana satu? Kan? Kalau dia kata amu, itu maksudnya orang Arab faham dan kita yang belajar akan faham. Itu adalah pakcik sebelah bapa. Tapi kalau dia kata khal, itu orang akan faham. Itu adalah pakcik tapi sebelah ibu. Kalau kita pakcik lah, makcik lah, tapi nak terangkan belah mak ke belah ayah, dia kata ni pakcik saya sebelah ayah, ni pakcik saya sebelah ibu. Tapi bahasa Arab tak perlu tuan-tuan. Kata amu faham, ni pakcik sebelah ayah. Kata khal, kita faham, ini pakcik sebelah ibu. Itu antaralah kenapa Allah menurunkan Quran di dalam bahasa Arab. Kata Al-Imam Ibn Kathir, kerana inilah bahasa yang paling tepat,
Inilah bahasa yang paling fasih, paling jelas, yang memanai dalam jiwa dan juga perkataan. Maksudnya kalau nak sampaikan satu benda tu, dia akan terus on the dot. Dia tak akan jadi merewang-rewang. Sebab apa? Perkataan tu memang itulah maksud dia. Dia tak perlukan kepada penerangan, syarah kepada ayat-ayat yang lain. Dan Allah memilih bahasa Arab, kata Imam Ibn Kathir, sebab inilah Allah memuliakannya. Turunnya Quran dalam bahasa Arab, Allah muliakan bahasa Arab. Turunnya Quran melalui Jibril, Allah muliakan Jibril. Turun Quran kepada Rasulullah, Rasulullah menjadi mulia daripada para anbiya. Turunnya di kota Mekah, Allah muliakan kota Mekah, kan? Turunnya di Gua Hira, Allah Ta'ala muliakan tempat tersebut. Allah turunkan pada malam Ramadan, Allah muliakan bulan Ramadan. Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar, Allah memuliakan Lailatul Qadar. Beza daripada malam-malam yang lain. Itu antaranya. Okey, baik. Betul. Okey, tempeling khusus di muka je kan? Tanpa boleh pukul dengan tapak tangan di bahagian lain. Okey, betul. Terima kasih. Okey, terima kasih. Betul. Kalau tempeling ni, dia merujuk kepada muka. Manakala tampar tu, dia boleh di mana-mana. Kan? Badan boleh, muka boleh, tangan, kaki. Itu maksudnya. Terima kasih. Yang memperkayakan lagi makna. Terima kasih. Sangat-sangat membantu. Okey, baik. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala menyebutkan la'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu memahaminya. La'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu memahaminya. Baik, Allah menggunakan kalimah-kalimah la'allakum ta'qilun ni mudah untuk kamu faham. Di sini tuan-tuan menunjukkan kepada kita Quran ini bukan sekadar jelas dan menjelaskan al-mubin, tapi Quran juga adalah memahamkan. Sebab itu tuan-tuan, saya dah sebut banyak kali dah, dan mungkin ada asatizah pun dah sebut banyak kali dah. Quran ni tidak ada orang boleh kata kamu tak payah belajar lah, tak payah tahu dalil lah, kamu tak faham, kamu bukan ahlinya. Tidak tuan-tuan, tidak. Allah sendiri menjamin Quran ini adalah ta'qilun. Quran ini adalah ta'qilun. Dia adalah mudah-mudahan kamu memahaminya. Kamu baca, dia jelas. Dan kamu akan faham apa yang akan disampaikan oleh Allah dan Rasul. Sebab itu setelah kita belajar Quran, belajar tafsir maupun tadabbur tuan-tuan, mesti dia akan memberi satu petunjuk kepada kita. Mesti kita akan dapat sesuatu pengajaran. Sebab itu kalau ditanya, jawablah kan. Jangan kita meremeh-remehkan, merendah-rendahkan intelektual seseorang. Sebab itu Allah menggunakan kalimah la'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu faham. Dan di sini tuan-tuan adalah bukan sekadar jaminan siapa yang baca Quran dan belajar Quran dia akan faham, tetapi di sini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Quran ini diturunkan di dalam bahasa Arab, tak semua orang Arab faham kandungan Quran, melainkan orang yang belajar. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kita boleh jumpa antara orang yang allamah sebagai mufassirin dan sebagainya, tak semestinya dia datang daripada kalangan bangsa Arab. Al-Imamul Qurtubi, mufassirin dalam ilmu tafsir tuan-tuan, ahli tafsir, tetapi dia lahirnya di Cordoba, di Spain, Spanyol. Sebab itu dikenali dengan nama Al-Qurtubi. Ini ulama daripada Spanyol tuan-tuan, menjadi mufassirin. Kan? Tak semestinya bangsa Arab. Asalkan kamu belajar, kamu akan faham. Walaupun orang Arab tuan-tuan, dia tahu dan dia memahami, tetapi tak keseluruhannya. Tak kepada keseluruhannya. Tak semua perkataan-perkataan itu mereka tak tahu. Sebab ada perkataan dalam bahasa Arab dalam Quran ni tak dipertuturkan dalam bahasa seharian. Okey? Dan kita boleh tengok nanti dalam surah Yusuf, ada juga yang Allah Ta'ala akan datangkan contoh. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan, pada ayat yang ketiga pula, Allah Ta'ala menyebutkan nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasas. Allah kata apa? Kami ceritakan kepada engkau ahsanul qasas. Kalimah ahsanul qasas ni tuan-tuan perkataan yang besar sebenarnya. Kami ceritakan kepada engkau sebaik-baik cerita. Ahsanul qasas. Sebaik-baik cerita, dan ini adalah jaminan daripada Allah. Okey? Saya boleh bayangkan macam ni tuan-tuan. Kalau kita sakit, kita akan cari ubat. Kan? Kita akan cari ubat yang paling terbaik. Tapi kalau rohani kita sakit, hati kita sakit, jiwa kita sakit tuan-tuan, spiritual kita sakit,
kita memerlukan Nabi. Kita memerlukan petunjuk Nabi untuk pulih. Jadi Allah datangkan sebaik-baik ubat dan penawar. Allah kata ahsanul qasas, sebaik-baik cerita aku datangkan kepada engkau ini, dia bukan sekadar cerita dan dia ada pengajaran yang akan membantu kau, menguatkan kau, dan kita menjadi saksi tuan-tuan. Nabi duduk di zaman Mekah tuan-tuan dalam keadaan yang sangat-sangat teruk. Tahun yang ke-10 kenabian betul-betul teruk. Tapi Nabi bangkit selepas itu sampailah Nabi wafat tuan-tuan, kejayaan demi kejayaan. Antaranya mentor Nabi adalah pada surah Yusuf. Okey, adalah pada surah Yusuf, dan ini jaminan ahsanul qasas. Baik, para ulama kita tuan-tuan membawakan daripada Al-Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan satu hadis. Kenapa Allah menggunakan kalimah ahsanul qasas? Sebab sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berada di dalam kejemuan. Sebab zaman Mekah, ayat-ayat yang turunkan antaranya kita boleh tengok majoritinya dari juzuk amma, cerita tentang kiamat, kan, cerita hari akhirat dan sebagainya. Jadi ada tahap para sahabat ni dalam keadaan jemu sebab dia nak kena ada inspirasi lah. Zaman tu tuan-tuan kena bayangkan mereka ni dihentam, ada yang dibunuh, ada yang dihukum, kan, dibuat macam-macam masalah, beban-beban kepada mereka. Jadi mereka memerlukan cerita-cerita inspirasi lah. Saya membayangkan macam tu, ni bahasa saya tuan-tuan, untuk menguatkan dalaman dia. Lalu kata Al-Imam Ibn Tabari, dia menyebutkan sahabat-sahabat Nabi ni dia merasa jemu, lalu mereka pun berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, turunkanlah kami satu hadis. Maksudnya sebutlah satu hadis ya Rasulullah, pulihkan semangat kami ni, pulihkan semangat kami. Kita macam tu juga tuan-tuan, kadang-kadang perlukan nasihat. Ibadah tak dinafikan, ada masa kita akan rasa jemu dan penat. Jadi dia meminta pada Nabi, sebutkan satu hadis, turunkan kepada Nabi hadis. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah lah yang menurunkan sebaik-baik perkataan, dan ini Allah sebut dalam surah Az-Zumar. Setelah sahabat kata macam tu tuan-tuan, Allah kata Allahu nazzalal ahsanul hadis. Okey. Lalu tuan-tuan, sahabat Nabi naik semangat balik. Tapi lepas tu mereka jemu lagi sekali. Jemu. Dia jadi letih, dia jadi jemu dan sebagainya. Lalu meminta pada Nabi SAW supaya tuturkanlah sesuatu yang lebih tinggi daripada hadis. Sahabat minta, ya Rasulullah, sebutlah sesuatu yang lebih baik daripada hadis, tetapi di bawah Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, nahnu nakussu alaika ahsanal qasas ila akhir ayat. Barulah Allah sambung, sesungguhnya kami menceritakan kepada kamu sebaik-baik kisah. Turunlah surah Yusuf alaihissalam. Okey, ada sebahagian pandangan tuan-tuan, saya tak tahu sama ada pandangan ini benar ataupun tidak. Dia kata kalimah Yusuf, nama Nabi Yusuf ni tuan-tuan. Okey, saya pernah dengar asatizah lain di YouTube kata mentor Nabi ialah Nabi Ibrahim AS. Tak dinafikan tuan-tuan, tak dinafikan Nabi Ibrahim. Tetapi datangnya kisah-kisah Nabi-Nabi yang terdahulu ini di dalam Al-Quran juga adalah petunjuk dan mentor kepada Nabi SAW. Okey, Nabi Ibrahim dia side macam ni, Nabi ini side macam ni. Okey, saya nak cerita pada tuan-tuan sedikit. Saya tak masuk lagi mukadimah. Okey, cuma nak sebut tuan-tuan, ada sebab Allah Taala turunkan surah Yusuf ni. Okey, tak apa. Puan, minta maaf, nanti saya akan sambung lagi. Okey, memang Nabi Ibrahim mentor Nabi, tapi tak dinafikan nabi-nabi yang lain. Okey, kita kata surah Yusuf sikit ya. Baik. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkanlah ayat ini, surah Yusuf, sebagai sebaik-baik cerita kepada sahabat Nabi dan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada satu pandangan ni tuan-tuan, saya tak pasti ni disebutkan dalam hadis, riwayat ataupun pandangan ulama. Tapi saya rasa dia tak disebutkan di mana-mana, sekadar untuk pandangan orang awam saja kot. Saya rasalah. Dia kata sebab surah ini turunnya pada zaman kesedihan Nabi, zaman Nabi susah, zaman Nabi sedih tuan-tuan. Jadinya Allah datangkan surah Yusuf sebab nama Yusuf itu datang daripada kalimah asif. Alif, sin, fa. Asif yang bermaksud sedih ataupun maaf. Okey, asif.
Orang Arab selalu sebut asifli, maafkan saya macam itulah. Asif. Maka datanglah surah Yusuf. Wallahu alam, saya tak mengetahui tuan-tuan. Sekadar saya sampaikan je. Saya tak mengetahui sumbernya. Okey. Baik. Sekarang tuan-tuan, orang kata tadi, puan kata mentor Nabi SAW adalah Nabi Ibrahim, tak dinafikan. Tapi kita juga tak menolak datangnya kisah-kisah Nabi yang lain juga adalah sebagai mentor kepada Nabi SAW. Kenapa saya kata macam ni tuan-tuan? Tak keterlaluan saya katakan, bila kita baca dalam surah Yusuf, tuan-tuan mungkin akan terfikir dan terdetik. Yang disebut dalam surah ini adalah bicara berkaitan tentang Nabi Yaqub, ayah kepada Nabi Yusuf. Tetapi siapa ibu Nabi Yusuf? Okey, kita kata fikir macam tu. Cerita ni tentang ayah Nabi Yusuf dan adik-beradik dia. Tapi tak dengar pula cerita tentang ibu dia. Okey. Nabi Yusuf ni tuan-tuan, dia berkembar dengan satu lagi Nabi. Ceritanya berkembar. Bukan dia berkembar tuan-tuan, tak. Dia berkembar dengan satu lagi Nabi, iaitu Nabi Musa AS. Dan ini dikaji oleh para ulama tuan-tuan. Antara Nabi Yusuf dan Nabi Musa ni, dia ada persamaan dan dia ada perbezaan. Dia ada persamaan dan dia ada perbezaan. Antara persamaan dan perbezaan ni banyak tuan-tuan. Cuma saya nak mudahkan. Antara yang paling ketara, kalau Nabi Yusuf menyelamatkan Mesir, Nabi Musa AS yang meruntuhkan kerajaan Mesir. Itu antara yang paling ketara kita boleh nampak. Okay? Nabi Yusuf membantu kerajaan Mesir tuan-tuan untuk terus survive. Tapi Nabi Musa datang menghancur dan meruntuhkan kerajaan Mesir. Nabi Yusuf saya sebutkan tadi datang daripada Bani Israel. Dialah yang membawa Bani Israel duduk di Mesir, tapi Nabi Musa AS yang membawa Bani Israel tinggalkan negeri Mesir. Okey, persamaan dia ada dua tuan-tuan. Nanti insya-Allah tuan-tuan kita bertemu nanti di HQ, insya-Allah minggu depan. Eloklah semuanya tuan-tuan doakan. Saya kebetulan isteri saya demam, kemudian anak-anak pula berkhatan, dan anak yang seorang berkhatan tu pula demam, ada infection mungkin ataupun berjangkit dengan ibu dia. Wallahu a'lam lah tuan-tuan. Jadi doakan supaya cepat sembuh, sihat satu keluarga ni. InsyaAllah kalau minggu depan okey semuanya, saya akan ke HQ, saya akan detailkan lebih detail lagi lah perbincangan di dalam surah Yusuf. Saya akan bawa pada tuan-tuan ada persamaan dan perbezaan di antara Musa dan Yusuf. Yang inilah tuan-tuan yang akan menyempurnakan kefahaman. Sebab apa? Allah datangkan kisah Nabi yang berbeza-beza ni, nak kata rencam hidup manusia ni berubah-ubah, berbeza-beza. Ada orang masalah dengan ayah, ini kisahnya. Ada orang masalah dengan ibu, kisahnya. Nabi Yusuf ada ayah, tak ada ibu. Tapi Nabi Musa AS dia ada ibu tapi tidak ada ayah. Kan, itu kita boleh tengok. Nabi Yusuf AS tuan-tuan diceritakan tentang adik-beradiknya, keseluruhan adik-beradiknya dan semua lelaki. Tapi Nabi Musa AS diceritakan tentang kakaknya dan tidak ada abang ataupun adik-beradik lelaki. Dia ada persamaan dan dia juga ada perbezaan. Okey. Raja di zaman Nabi Yusuf bermimpi tuan-tuan. Zaman Nabi Musa pun rajanya bermimpi juga. Tetapi dua-duanya dalam keadaan berbeza-beza. Okey. InsyaAllah tuan-tuan nanti ini saya dah siap. Sebenarnya dah siap notanya. Cuma saya minta maaf saya terpaksa berundur dahulu tuan-tuan. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan. Doakan semuanya berjalan dengan lancar. Dan kita akan sambung lagi surah Yusuf. Dan saya akan awalkan lagi sekali tuan-tuan. Sedikit kita akan ulang sedikit supaya lebih ni. Sebenarnya saya sendiri tak puas untuk menyampaikan kepada tuan-tuan. Sebenarnya saya sendiri tak puas untuk menyampaikan kepada tuan-tuan. Sebab ada part-part 3 ayat pertama ni ada benda-benda yang lebih baik untuk kita bincangkan. Supaya nampak hikmah-hikmah Allah Ta'ala tak sengaja, bukan sekadar sengaja-sengaja letakkan 4 ayat bercerita tentang Al-Quran. Okay? Sebenarnya ada lebih lagi daripada itu. Ada hikmah-hikmah yang Allah Ta'ala telah rakamkan di dalam surah Yusuf. Jadi ala kulli hal tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat daripada perkongsian pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi kita kefahaman dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk terus melakukan amal soleh insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasihlah yang berkongsi, yang bertanya dan sebagainya insya-Allah. Okey, baik, insya-Allah jumpa lagi tuan-tuan pada masa yang akan datang. Pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.